Mereka ni hidup dalam keadaan yang terlalu daim. Mereka mengharapkan kami Yayasan Amal sampai ke kawasan-kawasan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saleh Fahmin, Pengurus Besar Yayasan Amal Malaysia. Berkhidmat dengan Yayasan Amal lebih kurang hampir 10 tahun. Sebelum ini kita sebagai relawan, dan selepas itu daripada 2015 hingga hari ini full time sebagai pengurus besar. Tiap-tiap tahun Yayasan Amal menganjurkan program korban sama ada di dalam negara sekitar ASEAN, dan jauh lebih itu kita pergi menyantuni penduduk di Afrika. Selama lebih kurang 10 tahun saya dengan bersama tim relawan Yayasan Amal telah melakukan program korban di Hari Raya Haji di beberapa buah negara. Contohnya pada tahun 2012 saya ke Sudan, 2013 saya ke South Sudan, dan banyak kalilah antaranya pergi Chad, Cameroon, Ethiopia, Uganda dan sebagainya. Dan selain itu saya juga ada pengalaman untuk buat program korban di Filipina, di Kemboja dan di negara kita Sabah dan Sarawak. Apa yang saya ingin kongsikan ialah suasana yang berbeza di antara negara kita dan juga di Afrika. Kenapa Yayasan Amal pilih di Afrika? Kalau tuan-tuan tak pergi di sana, terutama bagi menyantuni pelarian di kem-kem pelarian di Afrika, yang kita lihat suasana yang begitu mencabar, suasana padang pasir, nak dapatkan air pun susah, panas yang orang kata jauh lah berbanding dengan kita, sehingga mencapai 50 degree Celsius kan. Memang mencabar, dan lokasi yang kita pergi tu kadang jauh daripada pusat bandar, yang mereka ni hidup dalam keadaan yang terlalu daim. Mereka mengharapkan bila kami Yayasan Amal sampai ke kawasan-kawasan begitu, mereka terlalu gembira sebab dia disantuni oleh orang yang tak kenal, lain bahasa, lain muka, lain pakaian. Dan ada juga yang bertanya bila kita sampai di sana, siapa mereka ni? Oh, ada NGO yang menyantuni kami di sana beritahu ini adalah saudara kita dari Malaysia. Di mana Malaysia tu? Oh, jauh. Jauh macam mana? Oh, kalau naik kapal terbang lebih 8 jam perjalanan. Dan ada juga yang bertanya, mereka ni Islam ke tidak? Jadi sebab mereka tengok muka kita ni macam Cina dan makan Jepun. Jadi kalau tuan-tuan perempuan pergi ke sana, memanglah yang seolah-olah macam orang putih datang ke Malaysia. Kita ni cerah. Berbanding mereka semua, memang kalau kita duduk sana lama pun macam itulah, hitam, dengan suasana yang maintenance. Jadi itu kita tahu, tapi mereka ini tertutup daripada maklumat dunia luar, dan mereka dalam keadaan suasana yang menderita. Dan bila kita datang bawa daging korban, bagi mereka cukuplah. Dia dapat lebih daripada 2 kelebihan daripada daging korban yang kita bawa. Pertamanya, dia gembira mereka dapat merasai daging fresh. Berbanding sebelum ni, bukan yang frozen pun tak ada, sebab mereka bukan negara yang mudah dapat bekalan frozen. Dia orang tak ada api, tak ada electricity, tak ada peti ais. Jadi yang ada yang mereka ada lembu, tapi lembu tu digunakan untuk gembala, untuk kenderaan, dan terlalu mahal bagi mereka nak makan lembu. Melainkan ada program kedua kahwin atau perayaan, itu pun mereka kongsi, dan portion ataupun bahagian yang mereka dapat terlalu sedikit berbanding program korban yang kita bawa mungkin 100 ekor, 200 ekor, mereka kongsi dengan satu komuniti yang besar.
Tapi di sinilah setiap juzuk daging, kulit, tulang daripada lembu yang kita ataupun kambing ataupun unta yang kita buat korban, bagi mereka terlalu bernilai. Kita hari-hari macam di Malaysia, kita lihat alhamdulillah, Malaysia ni kita syukur pada Allah SWT berikan rezeki yang melimpah ruah dan suasana yang masing-masing ingin menyumbang, sehingga kadang-kadang kita kumpul daging korban seminggu, ada yang sebulan pun dalam peti ais tak habis. Tapi di sana kita sembelih pagi, petang dah habis dah. Mereka, sehingga ada satu kes, saya sendiri pergi di kem pelarian di Sudan. Hari kedua kita nak balik daripada kem tu, kita nampak budak-budak ni kutip tulang-tulang yang lebihan makan semalam tu, dikikis. Dia kikis tulang tu dan dikumpulkan di tadah, dan itu dicaru, letakkan air panas jadi sup. Dia nak rasa nikmat dia tu. Berbanding kita kadang-kadang kalau kita dah campak tulang tu tak ada nilai lah. Tapi bagi mereka terlalu tinggi nilai dia. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan puan-puan, ayuh bersama-sama kami Yayasan Amal. InsyaAllah kami telah lebih 10 tahun berada di lokasi bersama dengan NGO tempatan untuk menyempurnakan hajat dan niat tuan-tuan puan-puan dalam program korban Yayasan Amal Malaysia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.